أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Dan sampaikanlah peringatan dan juga sampaikanlah amaran, sampaikanlah juga pesanan dari Tuhanmu. Jika benar sekiranya kamu benar mengaku beriman sebagai hamba Allah, sesungguhnya peringatan itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Peringatan itu menjernihkan, bukan mengeruhkan. Peringatan itu menguatkan, bukan melemahkan. Peringatan itu menyatukan, bukan memecah belahkan. Benarlah firman Allah yang maha benar, lagi maha agung. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tak semangat orang Penang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah, Kau saksikan perhimpunan dan pertemuan umat ini ya Allah. Bersaksikan berbumbungkan langit-Mu ya Allah. Bersaksikan hamparan bumi-Mu yang tiada tanpa sempadan. Sebagaimana Engkau menyatukan Muhajirin dan Ansar, maka Engkau satukan hati-hati dan jiwa-jiwa kami. Kerana umat kami bersatu ya Allah. Andai dunia menyebabkan kami berpecah, andai teknologi menyebabkan kami keruh, andai politik menyebabkan kami terpisah jauh berjarak, maka jadikanlah pertemuan dalam majlis ilmu Riyadhun min Riyadhil Jannah ini pertemuan yang bermanfaat, bukan mudarat. Pertemuan yang menyatukan, bukan pertemuan yang memisahkan. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya muliakan Tuan Imam, pimpinan masjid yang sentiasa dijaga, dipelihara, diperkasa, digagahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjaga setiap inci bumi. Tiang masjid ini merupakan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas ruang peluang jemputan insya-Allah untuk kita bergelanggang dan untuk kita berpencak malam ni secara langsung dipancarkan daripada masjid yang baru di-upgrade. Kena bagi tahu ni. Tuan-tuan tak rasa ni kah pijak kapek ni? Rasa macam nak lena kan? Nak abang kata kapek baru, okey. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih. Tahniah sekali lagi kepada pihak masjid. Syukur Allah SWT kepada Qaryah Ahli Jemaah Sungai Ara yang telah menumpang kasih rahmat nikmat Allah bagi kita, masjid kita berwajah baharu. Mudah-mudahan bukan hanya masjid tersergam indah, tetapi bilangan jemaahnya lagi indah untuk kita solat Jumaat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, banyak nikmat antara nikmat tidak semulia nikmat melihat Nabi Muhammad. Banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak kediaman yang indah dan mewah, tetapi tidak semulia kita bertafakur di dalam rumah Allah. Tuan-tuan, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita nak berbicara dan membicarakan sesuatu tajuk yang saya kira sangat rapat dan sangat dekat, yang hari-hari kita bermain, hari-hari kita berada dalam zon tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, when we are talking, bila berbicara tentang tajuk kita malam ni adalah apa Ustaz? Netizen and notizen. Bukan kaleng-kaleng punya tajuk ni. Untuk melihat bagaimana, tuan-tuan, saya yakin dan pasti sebagai mukadimah, sebagai set induksi, sebagai introduksi, bila kita berbicara tentang netizen ataupun netizen yang kita sebut, mungkin boleh tuan-tuan akan bayangkan TikTok, tuan-tuan akan bayangkan FB, kan, tuan-tuan akan bayangkan medsos. Daripada situ lahirlah. Malam ni kita nak tengok asal usul leluhur bangsa
netizen ni. Nak tahu dari mana ni? Jadi insya-Allah sebelum tu tuan-tuan, kalau kita tengok sebagai mukadimahnya, Allah mencipta umat ni dia ada fasa nikmat dan rahmat. Contoh, bermula umat Nabi Nuh. Nikmat dia apa? Nikmat Allah bagi 950 years. Plus minus 950 tahun itu umat Nabi Nuh. Allah bagi nikmat rahmat kepada mereka. Kelebihan hampa hidup panjang umur. Umat Nabi Allah Musa alaihissalam, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Umat Nabi Musa, nikmat dia apa? Manna wassalwa. Nikmat dia apa? Duduk hidup sezaman dengan nabi-nabi, bukan 2-3 orang, 3-4 orang nabi. Bila sampai kepada umat Muhammad, Allah tak bagi pada umat yang lain, Allah bagi teknologi. Allah bagi TikTok zaman kita. Allah bagi FB zaman kita. Allah bagi IG zaman kita. Allah tak bagi pada zaman mereka. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila Allah bagi nikmat, tuan-tuan, Allah kata apa? Hampa jangan jadi macam umat dulu-dulu yang mereka misuse and misplace. Mereka salah guna. Kusangkakan hujan sampai ke petang, rupanya kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan hampa akan sujud syukur atas nikmat yang aku bagi, tapi hampa kufur dengan nikmat medsos dan nikmat teknologi. Itu sebagai mukadimah. Tu dia mukadimah pun. Okey, tuan-tuan, insya-Allah saya nak beralih memulakan gelanggang Sallallahu alaihi Muhammad. Kali pertama kami digandingkan forum 2 beradik, 3 beradik, seorang satu pak mak asing. Okey, insya-Allah. Kita nak tengok Ustaz. Kita nak mula siapa dulu? Abang ke kandar dulu? Okey, kita mulakan Ustaz Zarifi Muhammad Daud, merupakan panelis panel forum TV1, panelis TV3. Jadi saya tak perlu bincang lah, tak perlu saya war-warkan. Ini ma'ruf dan maklum. Jadi kita singkatkan pertemuan. Sallallahu alaihi Muhammad Ustaz, kita nak tahu asal usul ni, leluhur, dari mana datangnya netizen dan apa kaitan dengan teknologi nikmat yang Allah bagi. Falyatafal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil, Ustaz Fadli, Ustaz Manis kita, Tuan Pengerusi, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Huda, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pasal saya tengok mula ni muka ketat, muka masam belakang ni, pasal apa ni? Minta maaf pertama sekali no. Masjid Tuan Khairul Anafi hubungi saya, mula-mula tu dia order 3 sampai 2 orang. Pasalnya Ustaz Hariri mula malam ni kebetulan malam ni mula majlis tilawah peringkat antarabangsa. Jadi dia ni memang bertugas sebagai pentadabbur, jadi tak boleh nak bergerak pergi mana. Alhamdulillah kita dapat pengganti yang lebih baik. Moderator merangkap panel sekali lah kan, Ustaz Manis kita ni. Jadi kami ni main pada Kuala Lumpur ni nak dengar lagu Hindustan malam ni. Kita harap Ustaz jangan hampakan kami Alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, kerana dengan rahmat Allah Ta'ala kita semua malam ni boleh duduk dalam masjid, kita boleh duduk dalam tempat yang menjadi, yang Allah Ta'ala janjikan rahmat, yang Allah Ta'ala janjikan orang yang mengimarahkan masjid ini ada beberapa ciri, antaranya ialah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, hari ini yang banyak jadi masalah kalau kita tak urus betul-betul, macam Ustaz sebut tadi lah, teknologi ataupun kita sebut hari ini sebagai medsos, media sosial. Saya nak tanyalah depan saya ni, berapa ramai yang ada akaun Facebook? Angkat tangan sah. Facebook. Ambil Tuan Haji depan ni buat tak mengaku pula. Puan aja, siapa yang ada Facebook? Okey, terima kasih. Siapa ada Instagram? Instagram ada. Okey, kita pihak yang terbaru lagi, TikTok. Siapa ada TikTok? Tu dia anak muda ada ni, anak muda memang TikTok. Abang belakang tu pun masya-Allah ada TikTok juga tu. Tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok TikTok tuan-tuan, bukan setakat anak-anak duduk berlari, opah-opah pun ada duduk menari juga. Allahu Akbar. Hari ni kita penimpala. Dan macam Ustaz sebut tadi, yang lebih parah, yang lebih bahaya tuan-tuan, kalau dulu nak mengata ke orang,
Kalau dulu zaman 90-an, dulu nak mengata korang sambil duduk sidai baju. Tak. Baru balik kerja, parking kereta keluar tu, hak tu waktu tu nak mengata korang. Nak mengata korang dulu pun duk dua-dua orang senyap-senyap, sembang senyap-senyap. Kan bisik-bisik makin pelan, cakap makin berbisik, hak tu cerita lagi best. Makin pelan, makin bisik, hak tu cerita A punya. Tapi lah ni tuan-tuan, yang kita bimbang tuan-tuan ialah bagaimana medsos hari ni yang duk dia dalam tangan kita hari ni kita mengata orang, kita fitnah orang, kita maki umpat orang, kita umpat secara berjamaah. Hak ni kita bimbang dan secara terbuka. Hadirin rahmati Allah. Ustaz ni tuan pengurusi kata tadi mai pada Kuala Lumpur tapi cakap macam nasi kandak kan. Tadi sebelum sampai sini Tuan Haji kami singgah dulu di Kapitan tu. Triangle apa Ustaz? Depan tu. Kan Depok ni Ustaz Ehsan dia bubuh dah tadi roti nan cheese buah ayam tanduri pula kat atas. Tapi malam ni Tuan Haji katanya ada makan je tak? Nasi Arab ke apa? Arab unta ke apa Haji? Haji kesian Haji nak jawab pun macam pening kan. Ustaz jadi pening pandai-pandai pula. Tuan-tuan, kebetulan kami ni asalnya Kelantan, IC 03, lahir di Kelantan. Tapi ayahanda kami ni dia kerja custom dulu Tuan Haji. Jadi di custom duduk di kampung custom Bagan Jeremai, Batuah. Jadi saya ni memang daripada kecil ni, daripada kecil lah, sampai tingkatan 5 Puan Najah saya memang sekolah di Pulau Pinang. IC je asalnya Kelantan tapi lama duduk di Pulau Pinang. Sekolah menengah di SMKA Al-Masyhur Lelaki. Duduk di asrama. Jadi maknanya dengan Masjid Negeri tu tak jauh lah. Jadi kita ni memang geng Penang. Jadi maknanya kalau tuan-tuan perempuan dengar di TV ke bunyi Penang tu pahala. Maknanya Zarifi ni memang dia duduk lama di Penang. Cuma tuan pengurusi, isteri saya bukan orang Penang Tuan Haji. Kan? Yang pertama ialah Ustaz kan, 2, 3, 4 tu tak berani. Kan? Bercintalah juga dulu dengan masuk negara ni, tapi Ustaz tak sangkut je, tak sangkut. Jadi maknanya tak ada rezeki, tak apa kan. Baik, nak ceritanya tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis pada satu hari tuan-tuan Haji Puan Najah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya kepada sahabat-sahabat, "Atadruna manil muflis?" Hampa tahu tak orang muflis tu siapa? Jadi sahabat-sahabat Nabi ni jawab, dia kata, yang kami faham ya Rasulullah, orang muflis itu ialah la dirhama, orang itu tak ada duit, wala mata', orang tu tak ada apa-apalah, duit pun tak ada, kekayaan pun tak ada, harta pun tak ada apa-apa. Nabi kata, tak. Yang aku maksudkan orang muflis itu ialah atas dunia dulu dia semayang, atas dunia dulu dia puasa, atas dunia dulu dia bayar zakat. Maknanya orang ni orang beriman, tapi pada masa yang sama dia waqad qadhafa hadha wa qad shatama hadha. Orang itu dulu dia duk tuduh orang macam-macam. Dia duk maki, umpat, caci, merendah-rendahkan orang. Dia pukul orang. Maknanya apa? Nabi kata orang ini menzalimi orang lain. Apa jadi? Nabi kata di hari akhirat nanti, apabila dia tak sempat minta maaf, tak sempat kembalikan apa yang dia curi ataupun apa yang dia zalimi orang itu, di hari akhirat nanti pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, dia bagi ke orang tu. Setelah dia bagi semua pahala-pahala yang dia buat atas dunia dulu tuan-tuan, tak ada baki langsung dah. Tiba-tiba dalam akaun amalan dia, dosa yang dia zalimi orang tu ada lagi. Dalam ketika itu, saat itu tuan dan puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa yang berlaku. Dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi ni, dosa-dosa tu tadi pindah kepada akaun orang ni pula tuan-tuan. Maknanya bertimpa-timpa kesusahan orang ini, dan Nabi tutup hadis itu. Nabi kata wa turiha finnar, orang ini dicampakkan
kekal dalam neraka Allah, wal a'yadu billah. Inilah orang yang muflis. Kerana itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni bila kita baca kita rasa ketak, kita rasa bimbang. Sebab apa? Nabi sebut ni, orang yang perangai lagu ni, orang yang muflis ini, atas dunia dia bukan dia tak semayang. Dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat. Tapi pada masa yang sama dia duk buat benda-benda tadi ni. Duk mengata orang, fitnah orang, caci orang, mengumpat orang, merendahkan orang, tuduh orang dengan tanpa asas, tanpa bukti. Akhirnya di hari akhirat nanti tak ada apa satu pun yang tinggal bagi diri dia. Yang ada adalah nasib yang sangat menakutkan, masuk dia ke dalam neraka. Kerana itu hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teknologi hari ini kita kena manfaat bagi jadi elok-elok benda baik pada kita, ambil lah. Sebagai contoh tuan-tuan, tu dia hari ni ada 3 kamera ni tuan-tuan ni, TV 1, TV 2, TV 3 ni, 3 ni ada ni, Masya Allah. Ini teknologi, maknanya lepas ni duduk saja-saja boleh tengok balik rakaman live Facebook kita kan. Tentu sekiranya juga kuliah-kuliah pengajian kita, kitab Muniyatul Musallinya, apa lagi macam-macam kitab kan. Maknanya bila ada masa kita boleh baca balik, boleh tonton balik, peringat balik. Ini manfaat teknologi yang bagus. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dah ada robot tuan-tuan. Tahu tuan-tuan ada ke tuan-tuan? Satu hari nanti tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang jadi penceramah ni bukan manusia, dah robot tuan-tuan. Tuan-tuan, di China orang ni muda-muda belia ni, macam di depan ni, Masya Allah, muda belia belakang ni, muda. Saya tengok muda-muda belakang ni, umur berapa ni, Masya Allah. Abang-abang, adik-adik kita ni umur berapa ni? 24, Masya Allah, muda sungguh. Tahniahlah masjid kita ni, mesra orang muda. Bagus. Tuan-tuan, di China, anak-anak muda, anak-anak lelaki ni, muda belia lelaki ni, mereka dah tak kahwin dah dengan orang perempuan. Sebab apa? Kos tinggi, mahal. Bila kos mahal tuan-tuan, dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan robot. Kahwin dengan robot perempuan. Robot perempuan tu dia jadi sebagai alat untuk melampiaskan nafsu saja. Bila lepas guna tu je, dia gantung di depan pintu je. Dia buat macam penyapu gitu. Sebab apa? Sebabnya kos terlampau tinggi, jadi akhirnya kahwin dengan robot saja. Jadi maknanya bila disalah guna, akhirnya bertungging terbalik habis fitrah tabiat umat manusia ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, yang paling penting apabila kita guna peranti ini, iman mesti mau ada. Kita mesti guna elok-elok, biarlah untuk tujuan kebaikan, dapat pahala. Janganlah ni peranti ataupun medsos itu jadi benda yang membawa dosa kepada kita. Kalau itu Puan Najah kan, tengok Tuan Haji kita kan, dalam bilik malam tidur kan, tengok dah tutup lampu dah, tiba-tiba cerah dalam selimut. Ya Allah, kita kata suami aku ni mukanya nur, cahaya di wajahnya. Rupa-rupanya ni duk main WhatsApp lagi, tak habis lagi cerita tu dia, scroll tuan-tuan, scroll. Nak tengok Ustaz Manis punya ceramah kan. Tak apalah kita tengok ceramah. Yang tak syok ni tuan, kita buat jadi benda, menjadi alat mengumpul dosa yang memberikan bahana kepada kita. Ustaz Manis, wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz Zarifi telah memberikan satu solusi kepada anak muda. Jadi tak usah buat keruk day. Kalau ada mak bakal mak mentua yang buka hantaran 20,000, 30,000 tinggi, mai jumpa pengerusi Imam Masjid Al-Huda, kita akan buat package pernikahan bersama robot. Okey, kita berikan masjid pertama di Pulau Pinang, insya-Allah. Okey, settle lah. Okey, tadi bila Ustaz Zarifi melontarkan soalan siapa yang ada FB, IG, TT dan sebagainya, maklum dandan buat muka suci. TT tu apa Ustaz? Dandan muka suci tu Padahal dia duduk selama ni nak ajak laki, nak ajak Tok Wan nak ajak Tok Wan main masjid. Dia tak telefon lah, dia tak. Padahal laki duduk depan ni saja, duduk dalam bilik, dia hantar mesej menggunakan mesej TikTok. Abang, jom pergi masjid, laki pun buat live. Setelah aku lah saya buat live, laki duduk tengok ruang tamu ni, bini duduk dalam bilik saja nak
nak bagi tahu bahawa hampa ingat aku ketinggalan zaman sangat. Abang aku kata aku pun tahu TikTok tu. Soalan semua. Okey, tuan-tuan, apa yang Ustaz tadi sebut, poin yang kita boleh ambil, Allah bagi dunia, Allah bagi teknologi. Tuan-tuan perasan tak? Hari ni kita perasan kenapa Allah mencanggihkan phone kita, makin lama makin mahal, makin lama makin mahal, makin upgrade. Kalau kita fikir logik, zaman dulu sebelum kita ada phone kan, ataupun kita ada phone yang sebelum tak smart lah, telefon huduh dia panggil, huduh phone, sebelum beranjak kepada smartphone. Dulu kita bagi alasan bila duduk dalam i'tikaf sembahyang Jumaat, nak bangkit mengaji tu, nak tui tu, kita alasan apa? Sebab nak kena bangkit, nak kena pergi jalan Karak, ambil Quran, dia jadi payah. Betul? Zaman tu. Tapi bila Allah mencanggihkan teknologi, maksudnya apa? Allah nak supaya kita kecanggihan dunia dan teknologi biar seiring dengan kecanggihan ibadat. Hang tak payah bangkit, hang je swipe, slide, scroll, 3S. Betul? Select, swipe, scroll, zikir, Quran, YouTube, ceramah, everything inside. So apa alasan tak ibadat? Saudara semua, maka ketahuilah tujuan kenapa Allah canggihkan phone aku. Oh, rupanya Allah nak suruh aku duduk dalam 2 saat. Hang tak payah bangkit, waktu pun ibadat dan pahala hang berjalan. Tak payah bangkit, duduk alasan sakit urat, gout, kencing manis, kencing orang, kencing jilam dan kencing-kencing yang suatu dengannya. Penyakit banyak, nak bangkit ambil Quran tu berat. So alasan kita tak ibadat. Lah ni alasan apa? Sebab duduk tengah-tengah ni pun swipe tu, phone kita dah ada segala-galanya, punca kuasa ibadat. So there are no reason. Islamkan teknologimu, Islamkan phonemu, Islamkan kabelmu, Islamkan FB-mu, Islamkan IG-mu, maka kita akan jadi warga netizen ni apa? Dia dasar dia main perkataan net, internet, citizen warga negara, internet warga negara, internet maya. So ringkas dia bahasa baku, kita sebut warga maya. So nak nampak kelas, kita pengguna apa tak? Kita pengguna netizen. Sebenarnya warga maya. Terus kalau nak guna ayat yang bahasa Melayu ni, kita guna warga maya. So selamat datang kepada warga maya sekalian. Nampak contoh canggih Ustaz. Selamat datang netizen. Netizen ni dia lebih menghampiri negatif. Tak tahu siapa. Okey Ustaz, soalan semua. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya untuk menguji tahap kepiningan okay. Sebutkan pada saya, kalau Tuan hamba bijak bestari, sebutkan pada saya nasi kandar yang paling sur di Penang, kepala ada goyang. Silakan Ustaz. Kalau tak jawab soalan tu, kita berhenti sampai ni yang bodoh-bodoh. Setakat yang saya duk makan, Ya Ustaz. nasi kandar Hamidiah. Masya Allah. Okey. Lulus. Di sini ada satu. Di sini antara cawangan yang kedua. Cawangan yang paling lama juga kan. Itulah. Okey. Jadi sebab Ustaz berjaya, maka kita berikan hadiah calon isteri kedua orang Penang. Bukan. Ya Ustaz. Bila sebut tentang netizen, tadi Ustaz Zarifi dah bagi guide panduan kita untuk mengislamkan teknologi. Nikmat itu tak salah, dunia itu tak salah, phone itu tak salah bila kita salah guna. Maksudnya apa? Gula itu tak salah, tapi bila hang over gula, hang dapat kencing manis. Okey? Tapi bila hang kawan dengan ustaz, hang takkan jadi kencing manis, tapi hang dapat ustaz manis. Lihat insya-Allah. Okey ustaz, kat mana tadi? Lupa dah. Bila sebut sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi warga maya, Allah bagi internet. Macam mana kita nak mengislamkan, nak jadikan ia manfaat bukan mudarat. Sedangkan kita seringkan sebut, bila sebut netizen ni, dia tak dapat berpisah dengan, kalau polis tagline dia, polis dan rakyat berpisah tiada. Tapi bila sebut phone, IG, FB, netizen dan kecaman berpisah tiada. Ustaz tuju Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semuanya? Sihat ke tidak? Makan tak lagi? Saya bila main sini tuan-tuan dan puan-puan, bila mana gambar saya disatukan dengan Ustaz Manis buat pertama kali saya jumpa dia, oi, dia punya body tak besar mana, tapi dia punya kegagahan tu lain macam tu. Kan?
sekali lontaran suara dia tak pernah lagi moderator taranum terus mula-mula, kira hebat, patut ramai pengikut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, minta maaf bagi pihak Ustaz Hariri kerana tak dapat hadir. Saya nak tanya satu soalan lah kepada semua. Antara saya dengan Ustaz Zarifi, siapa abang, siapa adik? Ustaz Manis jangan beritahu. Agak-agak Tuan Haji pun aja rasa yang sana abang kan, yang sini adik kan, yang sini abang kan, sana adik. Saya abang ke adik? Abang Tuan Haji. Saya adalah adik nombor 3. Itulah banyak kali dah saya buat teka pakat duk kata saya abang. Nampak tua muka saya. Habis edit dah ni. Saya nombor 3. Ustaz Zarifi nombor 1, Ustaz Hariri nombor 2, saya nombor 3 lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Ustaz Zarifi maklum tadi, kalau saya di Penang ni daripada 86 lahir sampai 1996 di sini. Sampai darjah 4 lah. Kemudian pindah ke Kulim Kedah sampai tingkatan 2. Kemudian pindah ke Melaka, kemudian pindah ke Putrajaya, ayah pencen kat sana. Cumanya sekarang ni semua bermastotin di sana lah, di Sepang, di Salak Tinggi dan di Nilai. Saya daripada Nilai Negeri Sembilan tuan-tuan dan puan, tapi sebelah sajalah dengan Ustaz Zarifi tadi. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang benda Allah ini tuan-tuan dan puan, kalau kawan saya, kalau kita panggil handset, dia kata kat saya, kita tak panggil handset. Habis tu panggil apa? Dia kata panggil handsetan, tuan-tuan dan puan. Ui, saya kata, ganas hayang ni. Dia kata, memang, dia kata, daripada benda Allah ini, macam-macam boleh buat. Daripada tak reti nak guna, dia berminat untuk guna, dia berminat untuk explore. Persoalannya, kita banyak guna untuk benda baik, ataupun benda yang tak baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana Ustaz Manis nyatakan tadi, Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya. Persoalan yang sekarang ini adalah, benda Allah ini, media sosial ini, kalaulah ia tidak mendekatkan kita kepada Allah dan tidak melahirkan apa-apa pahala, maka tak usah duk buat. Kalau benda itu tidak bermanfaat, contoh kita kata kita nak buat jualan. Jualan apa? Jualan yang mana menampakkan aurat kita. Tak usah buat. Tapi kalau kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik, maka dipersilakan. Sampai habis data telefon pun dipersilakan. Tapi kalau buat dalam perkara yang tidak baik, maka hati-hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini tuan-tuan perasan tak, bila mana kita ada Facebook, kita cepat sangat untuk mengetahui tentang berita-berita kematian. Perasan tak? Dalam WhatsApp tak, kadang-kadang seminggu 2 kali ada je mati. Sampai kita save ikon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian update lagi, oh kalau jenazah lelaki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oh jenazah perempuan, Allahumma firlaha. Oi, bertambah ilmu kita. Kemudian tuan-tuan dan puan, di Facebook pula, kalau WhatsApp tadi hanya tulis ucapan, di Facebook dia tag pula Facebook si mati tadi. Ini saya suka tengok. Tuan-tuan tahu saya suka tengok di mana? Baik tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi. Maka peredaran masa ini tuan-tuan dan puan berkaitan dengan media sosial. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz Zarifi ni, dia bekerja di JAKIM Putrajaya. Ustaz Hariri pun sama di JAKIM Putrajaya. Cuma saya ni dia lari bidang sikit. Kerja di mana? Saya bekerja di Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, berkaitan dengan benda Allah ini berlaku kepada pasangan-pasangan suami isteri ini dah jadi benda kebiasaan. Apa mereka buat dengan benda ini? Bergaduh saja, zap lafaz cerai. Bergaduh saja, zap hantar WhatsApp. Hang keluar rumah hari ini, jatuh talak 1. Isteri pun jawab, tak apa, saya tak keluar hari ini, saya keluar besok pula. Kemudian ada juga tuan-tuan, kadang-kadang geram juga sahabat-sahabat kita dia jadi tok hakim kan. Bila mana dibuat, kita kata tulisan menceraikan isteri itu dalam bentuk tulisan, maka dia tergolong dalam kinayah. Kadang-kadang hakim tanya,
Betul awak yang tulis? Betul saya yang tulis. Tanya pula isteri, betul awak terima suami awak tulis? Betul saya tulis. Maka isteri, suami pun angkat tangan. Ya Arif, memang saya tulis. Tapi yang tekan butang send, kawan saya pula dah. Pening lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Tok Hakim pun pakat duk belik kitab ni nak cari nak buat hukum apa ni. Terlalu mudah hari ni. Bergaduh saja, maka gunakan media sosial. Dan yang paling teruk hari ni tuan-tuan perasan ataupun tidak, ramai orang menceritakan keaiban pasangan masing-masing sampai ada Facebook group iaitu cerita tentang kisah rumah tangga tetapi pakat duk cerita pengalaman kehidupan dia dan keaiban pasangan dia. Apa benda semua ni? Apa benda semua ini? Sebab itu saya katakan di awal tadi, apa-apa yang mendatangkan kebaikan, maka buat. Tapi kalau mendatangkan perkara yang boleh mendatangkan dosa, itu yang kita takut. Hari ini Facebook kan berlaku saja kematian, dia tag Facebook si mati. Tuan-tuan tahu tak saya suka tengok kat mana? Saya suka tengok dekat status terakhir si mati. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan tengok orang nak mati kan? Dia tulis status, maafkan saya, jumpa lagi. Ada yang mana dia share Ustaz Manis cerita tentang kematian. Yang share tu mati, Ustaz Manis tak mati lagi. Yang di share tu tidak. Makna kata tuan-tuan dan puan, itu kalau yang baik. Tapi kalaulah dia duk hina orang, dia duk cerca orang, dia duk cakap mengumpat pada orang itu ini dan sebagainya. Kadang-kadang hari ini tuan-tuan dan puan, dia cakap satu kumpulan ni ada dia punya singkatan dia. Ui, takutlah. Kalau orang ni dia kata begitu, lepas tu ada pula komen, hang tunggu, kejap lagi jabatan netizen akan datang. Pula dah ada jabatan bila masa datang, kerajaan buat jabatan netizen ni. Macam-macam hari ini. Dan yang paling saya takut tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Anak-anak kita akan melihat apa yang ditulis orang-orang yang umurnya dah matang, orang-orang yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bagaimana orang ini nak mencerminkan role model kepada orang-orang yang budak-budak ni tadi. Lepas tu kena fikir jauh. Fikir jauh tuan-tuan puan bab ini, sebab ini adalah kita cerita tentang keturunan kita. Kita cerita ni apa jadi dengan masa depan orang yang hidup selepas pada kita. Kalaulah kita tidak boleh memberikan contoh yang baik tuan-tuan dan puan, bagaimana orang muda, orang yang mana zamannya lahir, kita kata hari ni yang tahun 2000, tahun 2010, oi letih. Bimbang apa tuan-tuan dan puan? Tak adanya rasa malu, tak adanya adab, tak adanya rasa menghormati kepada orang yang lebih tua. Sebab bebas, nak tulis apa, silakan. Tuan-tuan, saya teringat lagi lah waktu kami kecil dulu, kami 5 beradik ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kami membesar di sini kan. Setiap kali ada forum perdana, ada kita kata majlis besar lah masjid. Perasan tak, zaman 90-an dulu, mak ayah dia akan bawa anak-anak sekali semua datang ke masjid. Perasan tak? Itu saya pernah rasa dulu. Kemudian boleh balik bila? Kat dengan pukul 10 baru boleh balik. Tidak. Kemudian dia akan cakap pula, kita nak pergi masjid ni ada buat apa-apa ni. Ramai pula, ramai. Siap ada makan lah apa benda apa semua. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah zaman itu berlaku lagi pada zaman sekarang? Budak-budak pun dia, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang mak ayah mengeluh, Ustaz, anak saya ni, dia Ustaz selalu keluar rumah balik pagi. Cuba tanya anak, pasal apa dia begitu? Saya tanya apa dia buat bodoh ya Ustaz? Kenapa? Sebab bahagianya berada di luar. Sebab dalam rumah tak ada bahagia. Dalam rumah bila bergaduh sama suami isteri tadi, anak tengok dia tak sembunyi, dia kira bagi lepas depan anak begitu saja. Tak boleh. Sebab anak-anak ni tuan-tuan dia akan tengok siapa dia, ibu bapa dia tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses kita dalam institusi keluarga ini kena jaga elok-elok. Kita nak anak kita walaupun umurnya sudah 20 tapi bab semayang kita tak payah tegak dah.
Kita nak menantu-menantu kita dalam bab aurat, dalam bab ibadah cantik semuanya. Kita datang ke masjid pun seronok, kita balik ke rumah pun seronok. Kadang-kadang datang masjid seronok, balik rumah sakit kepala. Pasal apa? Sebab saya tegur pun dia buat tak tahu saja ustaz. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i bila mana dia mengadu pada gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Hafalan dia tak berapa nak cantik ni. Maka gurunya Imam Waqi' tadi memberikan pesanan kepada dia. Apa Imam Waqi' bagi tahu dan Imam Syafi'i tadi dia tulis dalam bentuk syair, tuan-tuan dan puan-puan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور Imam Waqi' itu memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Kamu ni kena tinggalkan maksiat. Kerana ilmu Allah Ta'ala ini dia umpama cahaya. Maka cahaya ilmu Allah Ta'ala ini sama sekali tidak akan melekat kepada si pelaku maksiat. Sabit itulah kita tegur anak-anak tak dengar. Sabit itulah kita tegur suami kita, tegur isteri kita tak dengar. Pasal apa? Pasal hati ni terlalu banyak sangat adanya unsur-unsur maksiat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita berkeluarga ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak apa dia? Kita nak istiqamah kita ini ke jalan Allah sampai ke penghujungnya. Tuan-tuan perasan tak hari itu viral di Facebook, di Instagram, seorang penceramah, dia mati tengah dia kuliah subuh. Ada perasan? Siapa namanya? Almarhum Dr. Sabri bin Awang, pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Dia rumah kat dengan saya juga dinilai. Jadi dia ceramah di mana? Surau Al-Ittihadiyah di Shah Alam. Kuliah subuh hari Ahad. Saya dengan Ustaz Zarifi kuliah subuh di tempat surau tu juga. Hari apa? Hari Sabtu. Kami hari Sabtu, dia hari Ahad. Jadi Allah Ta'ala pilih yang hari Ahad mati. Buatnya Allah Ta'ala pilih yang hari Sabtu mati. Makna kata malam ni ustaz manis seorang-seorang dia lah. Dia pun kata tuan-tuan dan puan, sepatutnya ada 3-2 mati dah. Sama-sama kita ni Al-Fatihah pada ni si mati ni berdua. Al-Fatihah. Dah. Tengok. Barangkali hari Sabtu tu malaikat dah survey tuan-tuan dan puan. Kat mana aku nak ambil cabut nyawa ni? Apa yang saya terpegun dalam video tersebut tuan-tuan dan puan? Saya terpegun adalah bila mana dia nak habis nyawa tadi tuan ada bunyi tu kan. Waktu tu mic tak tutup lagi. Siapa dia yang mic dekat dia? Yang mic dekat dia adalah orang-orang yang dengar ceramah dia. Adakah mic tadi kira nak angkat pergi tempat tak? Dia mic tadi, dia pegang belakang ustaz tadi. Mic waktu tu tak tutup lagi. Apa dia sebut? La ilaha illallah. Allah menitik air mata jantan saya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab yang duduk di masjid, yang duduk di surau ni tuan-tuan dan puan adalah orang yang baik. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak berubah menjadi orang baik yang sebegitu pantas, jawabnya adalah kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Siapa je orang yang baik? Tuan-tuan dan puan. Kalau tak baik, tak main masjid malam ni, betul tak Tuan Haji? Sebab malam ni saja Tuan Haji terpaksa mengorbankan buletin utama TV3. Malam ini saja Tuan-Tuan Haji terpaksa mengorbankan apa dia tahu pasar raya kat sini? Yang paling dekat besar. Queens Bay apa? Queens Bay. Malam ini Tuan-Tuan Haji, Puan Haji terpaksa mengorbankan ikan siakat steam limau sebagai contoh.
Semata-mata nak hadir ke sini untuk apa? Ambil package, iaitulah solat maghrib secara berjemaah, kemudian mendengar forum secara berjemaah, kemudian nak isyak pula secara berjemaah, dan nak makan secara berjemaah. Lepas pada tu, letihlah ustaz, kami baliklah ustaz. Itu baru betul. Sebab matlamat kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, tidak ada lain, tidak ada bukan, kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah ahsanan jazak kepada Adinda Ustaz. Adinda ke Kakanda? Are you sure? Tak isi? Tak isi. InsyaAllah, alhamdulillah. Salam dan selamat tuan-tuan, insyaAllah Allah izinkan sekali lagi kita masih lagi membincangkan satu tajuk yang sangat rapat dan sangat dekat untuk kita ambil ibrah dan kita ambil mau'izah dan juga hasanat daripada perbincangan. Cuma poin untuk yang saya boleh ambil daripada Ustaz Ihsan sebut tadi, the way of death is depends on the way of life. Cara mati kita ditentukan oleh berdasarkan cara hidup. Ada orang yang sentiasa berada di pentas kuliah, bukan insyaAllah dia akan mati mudah-mudahan. Orang yang sentiasa buat JK masjid, orang masjid mudah-mudahan akan mati dalam masjid. Orang yang suka rakam gambar orang, insyaAllah dia mati dengan rakam. Boleh tak apa, benda baik insyaAllah. Soalan dia semua. Oh tu rakam mana? Oh tu dia shock kejutan. Soalan dia semua belum kesak sama ni. Tuan-tuan, kita risau semakin canggih teknologi, semakin hati tidak bersih. Semakin moden teknologi, makin hati mudah jadi ben. Semakin maju teknologi, makin ukhuwah kian layu. Phone makin update, fikiran makin sempit. Sumber ilmu makin mudah, namun hilang titik berkah. Persoalan yang harus kita tanya tuan-tuan, bila sebut tentang netizen ataupun medsos ataupun teknologi, dahsyat yang sampai Ustaz Ihsan sebut tadi, netizen dah ada jabatan. Sila hari bulan dah ada kementerian. Naik darjah jadi kerajaan. Kerajaan netizen ni, dia pegang hukum dasar polisi perlembagaan. Dulu kita belajar rukun iman, zaman kafar, zaman sekolah kita belajar rukun iman, berapa tuan? 6 kan? Sampai beriman kepada Allah dan qadar. Tapi akhir zaman ni, rukun iman dia tak jadi 6, dia jadi 7. Yang ke-7 itu beriman kepada media sosial. Bila apa yang terupload dan tershare, terviral, yang penting viral, yang penting popular, yang penting hot, percaya betul tak betul itu belakang cerita. Sebab apa? Sebab kita lebih mencari popular, glamour, hot. Kita mengejar kemasyhuran. Kebenaran, kebatilan itu bukan lagi menjadi satu kriteria di hadapan. Saya teringat tuan-tuan, kerajaan Brunei, mana-mana peraturan dan polisi perlembagaan negara sebelum digazetkan, dia akan rujuk kepada mufti dulu. Mufti kata tak boleh, maka tak boleh buat. Kita tak kisahlah di tempat kerja orang, dalam tangga, apa saja hukum yang kita buat. Yang penting kita buat dulu. Halal tak halal kemudian. Lepas tu pergi cari mufti, ada tak? Cari dalil supaya benda tu halal. Yang penting sebab kita buat dah. Kita mengatasi teknologi, mengatasi hukum, itu yang payah. Saudara semua, itu saya kata, beriman kepada medsos seolah-olah menjadi perkara yang beriman. Kita kena percaya dan kita diasah dan kita diarah dan dikerah, dilatih dan ditatih untuk percaya dengan apa yang kita tengok. Yang penting benda tu viral. Betul tak betul belakang cerita. Kita sudah berada di penghujung. Nabi sebut tuan-tuan, antara dan taqumus saah, antara tanda-tanda kiamat akan berlaku kiamat, sehingga kamu berada di zaman kathiratul aqlam. Maksudnya apa? Banyak tulisan-tulisan, ramai penulis-penulis tidak bertauliah. Kathiratul aqlam. Kita orang geng-geng pengecam, geng-geng serangan, geng-geng penentang. Saudara Muhammad, yang mana yang tidak sebulu, yang mana yang tidak senafsu, yang mana yang tidak sealir, maka hentam dulu, kata dulu, serang dulu, minta maaf kemudian. Tuan-tuan, kita sedang berada di zaman kathiratul aqlam. Saudara Muhammad, tuan-tuan, insyaAllah sebelum saya teruskan, kita nak gerakkan tangan-tangan dan hati-hati tuan-tuan. InsyaAllah jari jemari tuan-tuan untuk menambahkan saham akhirat. Jadi saya mewakili diri saya dan juga barisan panel di depan kuasa masjid,
kita nak lancarkan, bukan lancarkan, tak nak lancar sangat pun, kita nak gerakkan tabung tabung agar pahala tuan-tuan bergerak. Bila nak gerakkan tabung ni macam klise Ustaz, klise, kita tukar ayat. Saya nak apa kata, kempen menggerakkan pahala tuan-tuan. Macam tu. Okey. Kempen menggerakkan pahala dan menggerakkan saham akhirat. Gerakkan tabung ni tak boleh guna ayat tu. Nampak macam dunia sangat, dia macam berat sangat nak ni kan. Berat sangat nak sumbang. Jadi lepas ni kita guna ayat kempen menggerakkan saham akhirat dan kempen menggerakkan pahala. Boleh terasa teknologi telah diislamkan. Boleh insya-Allah. Saudara Muhammad, siapa yang bawa lena tu, yang tabung tu parking celak paha dia tu. Tak dah riba tu dia dah sangat. Saya ustaz pun kena sama dia, ustaz pun kena bergerakkan pahala. Insya-Allah mudah-mudahan ya tuan-tuan, insya-Allah kita nak bergerak untuk pusingan. Kalau pusingan sangat pun kita tak terlalu skema sangat. Jadi untuk kita nak kutip lagi, kita nak garap, nak grab lagi mutiara ilmu daripada panelis yang bertaraf TV ni. Saya CCTV ya Ustaz. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kongsikan lagi kepada kami, sebenarnya bila Allah menganugerahkan nikmat kita yang bernama teknologi yang memudahkan ibadat kita secara teorinya, bagaimana kita nak beradab sebenarnya? Ya Allah, kami terima. Ya Allah, terima kasih dalam bahasa kita. Terima kasih bagi phone. Ya Allah, terima kasih bagi TikTok. Terima kasih bagi YouTube. Makcik boleh belajar. Macam mana kita nak beradab supaya tangan ni bukan pahala, bukan dosa jariah, tetapi pahala yang berjalan, bukan dosa yang berjalan di hujung jari jemari. Bagaimana nak beradab dengan nikmat yang bernama medsos? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Boleh kita terus lagi ke ni Tuan Haji? Sampai pukul berapa Tuan Haji? Kita punya ceramah malam ni sampai pukul berapa ni? 12 tengah malam. Tu dia setiausaha kita. Tuan Haji, Puan Hajah, kalau kita berhenti 12 tengah malam, boleh ke malam ni? Puan Hajah, boleh ke tak? Tuan Haji, boleh ke tak? Boleh. Dia orang muda kata boleh. Hampa tunggu, saya nak balik. Baik tuan-tuan, dalam surah Yasin yang selalu kita baca kan setiap minggu tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari tu, hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan, waktu itu mulut ni Allah Ta'ala kunci. Allah patri mulut kita, dan pada waktu itu yang akan bercakap ialah ni panca indera yang lain, jari, jemari, kaki ni. Hak mana kita bawa dia pergi berjalan atas dunia ni, tangan-tangan apa kita tulis, keyboard warriors yang kita nak tulis tuan-tuan, semua ni akan bercakap di depan Allah. Wahai Allah, atas dunia dahulu hamba-Mu ini sekian. Tak terlindung sikit pun di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni kena ingat sokmo-sokmo, ingat selalu supaya kita ni berhati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ustaz tanya tadi, apa kebaikan yang kita boleh buat? Antaranya tuan-tuan, kan dalam hadis Rasulullah sebut pada kita, antaranya orang yang akan dapat perlindungan di hari mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan bantu orang ni, antaranya orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu, kan? Baik, hari ni tuan-tuan, kan selain tadi kita gerak tabung tadi tuan-tuan, hari ini kita ada option untuk sedekah secara online. Kan? Secara online. Jadi tuan-tuan ni, kita ni warga jemaah Masjid Sungai Ara ni, Masjid Al-Huda ni, kena ada akaun masjid kita ni. Tuan Haji ada nombor akaun kan? Simpan tuan-tuan, kita sedekah lah. Kan? Mudah untuk kita sedekah, untuk kita infak, untuk kita wakaf. Kerana apa? Hak ni lah yang akan kita bawa di hari akhirat. Pahala ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan, ada seorang cucunda ataupun cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin ni tuan-tuan, perangai dia tuan-tuan, orang nampak waktu dia hidup macam dia kedekut. Macam dia ni kedekut, tapi rupanya ada amalan tersembunyi yang dia buat. Apa dia?
Setiap pagi Puan Najah, setiap pagi Zainul Abidin ini dia bawa makanan, dia pergi letak depan muka pintu rumah fakir miskin dalam kawasan dia. Setiap pagi, tak miss satu hari pun. Orang fakir miskin yang duduk dalam rumah tadi, pagi-pagi buka-buka pintu ada makanan. Dia pun tak tahu pun siapa yang bagi makanan ni. Tanya jiran sebelah pun tak tahu siapa bagi ni, aku pun dapat juga ni. Mereka bertanya sama sendiri siapa yang duk bagi setiap hari ni. Seorang pun tak tahu. Bila mereka tahu? Mereka tahu waktu Zainul Abidin cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, hari itu mulalah buka-buka pintu, tengok tak ada dah makanan, tak ada dah roti, tak ada dah depan buka pintu. Oh, baru dia tahu, ya Allah, selama ni waktu dia hidup, dialah yang duk mai letak makanan depan muka pintu rumah kita ni. Dan Zainul Abidin juga ketika mana hendak di mandi jenazah, dia di atas bahunya ini, kulit bahunya ini kasar sikit. Sebab tandanya waktu hidup dulu dia duk tanggung, dia duk pikul benda berat. Maknanya apa? Kebaikan Zainul Abidin ini bila orang tahu, setelah dia tak ada. Maknanya tuan-tuan, ni kita nak gunalah segala apa yang kita ada hari ini ya, untuk kita buat ibadah, khususnya sedekah, infak, wakaf ini secara online untuk memudahkan kita. Tuan-tuan rahmati Allah, bila tersebut bab mati ni saya teringat tuan-tuan, semalam kan, dua hari lepas kan, pesawat ringan dari Pulau Langkawi kan terhempas di Lebuh Raya ataupun Elmina Shah Alam. Tuan-tuan, bila kita cerita, baca balik tuan-tuan, ya Allah, pesawat tadi ni tuan-tuan, pesawat ringan tadi ni yang ada 8 penumpang tu, tuan-tuan, berlepas dari Pulau Langkawi pukul 2 petang lebih kurang itu, dah sampai di Elmina dah, landing, nak touchdown tu tuan-tuan, sekitar 2-3 minit je lagi. 2-3 minit je lagi. Kalau kita tuan-tuan daripada Kuala Lumpur tu, saya ni nak turun di bahagian lepas ni, makna dah tengok laut dekat dah. Maknanya nak turun sikit lagi, maknanya dalam pemikiran, dalam kepala ni, kira nak telefon apa nama Tuan Anafi kita ni, nak cari nasi kandak mana lah tadi, Hamidiah apa semua kan, nasi kandak mana nak sampai dah, nak turun dah. Tapi takdir Allah, kita pun tengok kan dalam Facebook, terhempas di Elmina tu. 2 orang juga yang meninggal dunia tuan-tuan. Seorang rider yang bawa Food Panda ni, Food Panda kan, rider lah, Grab kan. Dan seorang lagi hamba Allah, pakcik ni juga bawa kereta, bawa Grab. Takdir Allah tuan-tuan, adik ni yang rider, yang bawa Food Panda tadi, yang bawa penghantar makanan tadi ni, kerja dia hari tu ikut habis dah. Puan Najah, kerja adik ni habis dah. Cuma ada satu kerja tambahan lagi, hantar sup, ada orang order sup. Jadi dia tekan, dia terima job tu, dia nak pergi hantarlah sup tadi rumah yang order tadi ni. Takdir Allah tuan-tuan, itulah pengakhirannya, sedang mencari rezeki yang halal. Ni yang pakcik yang bawa kereta tadi tuan-tuan, takdirnya ada seorang penumpang yang order, yang nak naik kenderaan dia, nak pergi hantar ke tempat lah. Takdirnya Allah Ta'ala nak kata, nak beritahu, yang hari ni mati hanya kamu saja. Pakcik ni tak terima yang kawan yang order nak guna tadi ni, nak naik kereta dia tadi tuan-tuan. Maknanya kalaulah penumpang tu naik sama, maknanya dia juga kembali ke rahmatillah. Nak ceritanya apa tuan-tuan rahmati Allah? Ni kena beringat sangat-sangat tuan-tuan, kematian kita ni dekat sangat dah. Kalau tu tuan-tuan, dalam hidup ni jangan tinggal doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita baca ramai-ramai boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah.
Tuan-tuan, kita semua nak mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, cuma jangan malam ni lagi, ya Allah. Tuan-tuan nak tanya berapa orang yang nak mati malam ni, angkat tangan. Nak husnul khatimah kan? Siapa nak mati malam ni? Oh, tak angkit belakang kan? Termasuk hak 3 orang depan ni, maknanya kita nak husnul khatimah, tapi jangan malam ni, ya Allah, nanti lagi lah, ya Allah kan? Gitulah tuan-tuan. Tuan-tuan, nombor 1, ingat tuan-tuan, dalam apa yang kita nak buat, ingat sungguh-sungguh kita ni akan meninggal dunia bila-bila masa, dan setiap amalan kita ni Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Yang kedua, tuan-tuan, yang kita bimbang tuan-tuan, ni handphone, media sosial, medsos ni, dia ni benda bagus, tapi yang kita bimbang, dia menjarakkan kita. Tuan-tuan perasan tak, kalau pergi kedai makan, tuan-tuan, pergi kedai makan, cuba tengok meja sebelah. Masing-masing duduk bercakap sama suami isteri, anak beranak dengan mak ayah ke, ataupun masing-masing menghadap hamba Allah ni. Benda-benda Allah ni tuan-tuan. Menghadap hak ni ke sembang? Menghadap hak ni kadang-kadang isteri nak suruh suami order, tak bagi tahu dengan mulut pun, bagi tahu kau ni je. Abang, saya nak tom yum campur. Dia jadi lagu tu. Tuan-tuan, kita jadi lagu tu tak tuan-tuan? Tak jawab ni, maknanya malaikat turun ramai ni. Malaikat ramai ni. Tuan-tuan, yang kita bimbang, kita jadi lagu tu. Kita duduk dalam masjid, kan? Duduk dalam masjid, tak tanya khabar pun sebelah kita yang jadi jamaah kita ni. Masing-masing duduk ralik tengok yang ni. Kita bimbang tuan-tuan, jangan sampai handphone ataupun Ustaz Izzuan sebut handsetan ni menyebabkan kita ni makin jauh, makin hilang kasih sayang, makin hilang rahmah dalam kehidupan kita. Kalau tu Tuan Haji Puan Jah, saya nak tanya lah Tuan Haji Puan Jah, sungguh ni nak tanya ni, Tuan Haji sayang ke tidak sahabat-sahabat sebelah ni? Sayang ke tidak kawan-kawan sebelah ni? Puan Jah, sayang ke tidak kawan-kawan sebelah Puan Jah? Sayang ke tidak? Kalau sayang nak minta tolong Tuan Haji Puan Jah, boleh tak kita salam tak dengan sahabat-sahabat kita? Salam tuan-tuan. Salam, bersalam-salaman kiri kanan sila tuan-tuan. Puan Jah pun salam, siapa tak buat pendek umur. Siapa tak buat pendek umur di belakang tu. Salam Tuan Haji, salam. Panel pun tak buat pendek umur juga, kenapa? Tak suruh berhenti lagi tuan-tuan. Ni nak suruh nombor 2 pula. Boleh tak tuan-tuan? Tolong pegang pipi kawan-kawan sebelah. Pegang pipi dan sambil sebut, saya sayang awak. 1, 2, 3. Ni nak pegang imam pipi Nazim ni. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tuan-tuan semua ni, kerana kasih sayanglah Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, tak sempurna iman hampa, tak sempurna iman kalian kalau kalian membiarkan jiran berada dalam keadaan lapar. Tak sempurna iman kita. Maknanya sampai teratu Nabi ajak pada kita supaya kita ni kena pakat-pakat saling kasih sayang sesama kita tuan-tuan. Jadi hak kita bimbang tuan-tuan, akhirnya benda ni tuan-tuan menjarakkan kita, menyebabkan kita ni makin bermusuh. Sebab apa? Kita tak tabayyun dulu cerita. Boleh satu cerita tuan-tuan, kita terus sangka buruk kat haji ni, hajah ni, sangka buruk terus kita kata kat dia tu, ya Allah, kata tu tak ingat dunia, macam dia ni ahli neraka, kita bubuh dia tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, jangan lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam satu riwayat Nabi cerita ada seorang lelaki namanya Al-Kifli. Dia ni tuan-tuan, Al-Kifli ni memang terkenal, dia ni memang orang buat banyak dosa, maksiat, memang dia lah. Muka pecah tembok dia lah. Ada satu cerita tuan-tuan, satu ketika tu ada seorang wanita, dia perlukan duit, tak ada duit. Jadi dia jumpa orang ramai dah, sepupu, adik-beradik semua tak boleh nak bagi. Cuma tak jumpa Along je. Dia jumpa Al-Kifli. Bila jumpa Al-Kifli tuan-tuan, dia kata apa? Tolonglah bagi saya pinjam duit. Al-Kifli kata, boleh. Aku boleh bagi duit pada hang, tapi dengan syarat hang mesti berzina dengan aku dulu.
Oleh kerana terdesak nak pakai duit, dia pun kata okey lah. Dalam hadis Nabi cerita ketika mana sedang posisi nak buat zina tu, tiba-tiba perempuan tadi dia menangis. Bila menangis, Al-Kifli ni hak muka pecah tembok tadi, dia tanya, awak yang menangis ni? Dia kata, aku teriak, aku khiau ni sebab aku tak sanggup buat zina ni. Di zina ni benar dosa besar. Aku tak sanggup, tapi kerana aku perlukan duit saja, aku terpaksa buat ni. Tuan-tuan, asbab takdirnya hidayah Allah sampai kepada Al-Kifli. Insaf dalam hati dia, dan dia kata, tak apalah, kamu ambil duit ni, balik guna, tak payah bayar daripada aku. Dan dia kata pada diri dia, mulai saat, mulai ketika ini, aku berjanji kepada Allah, aku minta ampun, aku taubat nasuha, aku tak mau ulang dah dosa-dosa aku tak mau ulang dah. Tuan-tuan, benda tu, situasi tu berlaku pagi, belah siang. Dalam riwayat hadis Nabi beritahu, malam tu Al-Kifli meninggal dunia. Malam tu dia meninggal dunia, tak sampai 24 jam tuan-tuan meninggal dunia. Dan Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Tuan-tuan tengok, last minute dah, tak sampai 24 jam pun, benda berlaku siang, tengah malam meninggal dunia. Allah ampunkan dosa Al-Kifli. Asbab apa? Hujung tu dia taubat nasuha, dia insaf taubat nasuha, dia tak mau ulang dah dosa-dosa yang dia buat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Nabi kata, kita ni Tuan Haji Puan Hajah ditentukan bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Itu letak duduknya tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan, kita ni bila dah jadi ahli masjid, alhamdulillah. Tuan-tuan, kebetulan kami ni para asatizah, kami buat satu NGO Tuan Haji. NGO kami ni yang antara yang ada sama-sama Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, Ustaz Roslan Muhammad, Ustaz Termizi Ali dan beberapa lagi. Yang kami buat ni Tuan Haji Puan Hajah, kami masuk dalam penjara. Penjara Sungai Buloh, penjara Kajang, kemudian pusat correctional, penjara yang untuk juvenile di Puncak Alam. Nak tanyalah, Tuan Haji Puan Hajah pernah masuk penjara tak? Bukan sebagai ni maknanya buat program. Pernah masuk Tuan Haji? Tak pernah, tak ada peluang. Kalau ada peluang Tuan Haji, silakan. Bila masuk dalam tu tuan-tuan, saya masuk Sungai Buloh, buat program dalam surau di Sungai Buloh tuan-tuan. Bila masuk dalam penjara tu adik, ya Allah tuan-tuan, tembok tinggi, ada khawat besi pula atas tu. Saya kata, kalau aku masuk dalam ni bala ni, kata tak boleh nak keluar, kata tak boleh nak keluar tu, sembuhung memang tak boleh dah tuan-tuan. Lepas tu nak masuk dalam tu tuan-tuan, ya Allah, kami yang nak bagi ceramah dalam ni, dia scan tu Ustaz Manis, ada satu alat scan tu, dia nampak habis orang dalam perut ni, nampak habis tak? Cuma saya tak tengok lah. Saya tanya, awak sampai macam ni? Dia kata, Ustaz, ada kes penghuni dalam, dia buat masuk telefon. Saya kata, masuk lagu mana? Dia kata, masuk ke jalan belakang telefon ni. Saya kata, ya Allah, lagu mana dia buat? Tak tahu. Baik, masuk dalam tuan-tuan. Dalam penjara surau tu tuan-tuan, ya Allah, tak ada kipas helikopter macam kita ni. Ni kita ni masjid, Masya Allah, saya masuk dalam tadi tuan-tuan, pijak ni tenggelam kaki ni. Kapek kita ni alhamdulillah punya selesa. Tuan-tuan, dia surau terbuka je. Terbuka, kipas pun ialah kipas macam ni lah. Tuan-tuan, ni penghuni dalam tu adik-adik, dia pelbagai peringkat umur. Yang umur tok-tok pun ada, yang peringkat 30-an, 40-an pun ada. Dan semua tuan-tuan pakai baju warna berbeza ikut kesalahan dia tu. Dan semua tuan-tuan duduk bersila tuan-tuan, ikut disiplin macam kita sekolah menengah tuan-tuan. Dia tak boleh macam kita cari tiang, menunjuk, tak boleh. Maknanya semua berperaturan. Yang saya lebih sedih saya tuan-tuan ialah apa? Bila kita bagi ceramah tuan-tuan, di depan saya ni tuan-tuan, ada orang yang saya kenal.
yang kita membesar dengan lagu-lagu dia, yang kita baca kes dia dalam surat khabar. Dalam paper ni orang tengok, orang tunjuk badan sadar lah kan. Tengok, ya Allah, halus kedingnya kan. Dia bila sembang-sembang tu dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala tarik nikmat saya ni, rupanya Allah Ta'ala nak bagi nikmat baru kat saya. Saya kata, nikmat apa bang? Dia kata, Ustaz, duduk dalam ni Ustaz, terpisah dengan keluarga, dengan isteri tak boleh jumpa, dengan anak-anak tak boleh jumpa dah. Kemudian dia kata, kita terpisah dah, terpisah dengan alam di luar. Dia kata, makna yang dia buat dulu ni di luar penjara kan, mengetih ke apa, kata tak boleh buat dah. Nak tengok apa Facebook kan, nak update tak boleh dah. Jadi duduk dalam tu dia kata, rupanya Ustaz, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada saya, nikmat yang baru. Apa nikmat? Dia kata, semayang rasa, dan bila angkat tangan, tadah tangan berdoa, rasa doa tu. Kerana itulah, bila saya masuk dalam tuan-tuan, bila kita keluar, saya kata saya kena cerita buat anak muda, tolong sangat-sangat jangan sekalipun try test nak buat jenayah. Jangan. Kalau silap hari bulan, buat walaupun sekali, bau kali pertama pun. Tapi disebabkan kita berada pada tempat yang salah, pada waktu yang salah dan buat salah, ditangkap oleh pihak berkuasa, kemudian dibawa ke mahkamah, sabit kesalahan. Bila masuk ke dalam tuan-tuan, siapa-siapa pun tak boleh tolong dah. Dan kita akan hilang nikmat yang kita ada di luar ni. Bila duduk dalam, tak ada dah nikmat yang kita ada macam malam ni tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, gunakan sebaik-baiknya supaya kita ni dapat menjana pahala sebanyak mungkin dalam akaun kita, dan di hari akhirat nanti bila Allah Ta'ala bagi buku rekod kita tu, kita dapat terima dengan tangan kanan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit lontaran moga yang dikongsi boleh membuka sesuatu yang tertutup, insya-Allah menguatkan sesuatu yang lemah. Okay, satu lagi mungkin kita sudah berada di penghujungnya. Sebelum saya serahkan baton panji kepada Ustaz Ihsan untuk menutup, dan sebelum kita akan bersama-sama untuk mencari sepinggan nasi anda di Sumaila, insyaAllah. Kita tuan, kat mana tadi? Bila sebut Saudara Muhammad, satu lagi fenomena, dan satu lagi kita sebut budaya ataupun satu perangai, satu karakter, satu persekitaran, satu tabiat dan satu habit yang semakin membumi, satu tabiat yang semakin negatif. Bila disebut Ustaz Arifi tadi, fenomena tibai menibai. Tibai menibai, hilang kasih sayang, perasaan jadi semakin benci. Sebab apa? Dia tibai dulu. Sedangkan Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. When something comes across to you, please check it out first before you share. Benda apa sampai ni, hang jangan tibai, hang kena tibai. Jangan tibai, tabayun, check. Saudara semua. Tapi bila ringan sangat tangan ni, yang sedihnya Ustaz, fenomena pentibaian ni apa? Tibai menibai ni kadang dalam kalangan AJK masjid, orang dalam Korea, dan masuk lagi kita sebut secara umum, antara makcik-makcik grup, makcik-makcik pawang, kunyit, lengkuas, semua dah. Muka main masjid tu bagus dah, tapi lagi main masjid, lagi duk tibai. Ada something wrong everywhere, bukan lagi somewhere, tuan-tuan. Maksudnya apa? Ilmu tidak menjadikan kita merendah. Bukan ada something dengan ilmu yang kita belajar, mungkin tak berkat. Saudara semua, AJK tak puas tingkat pengurusi tak puas tingkat AJK, jemaah tak puas tingkat AJK. Sebab apa? Sebab tibai ni, fenomena tibai menibai. Sebab tu kadang-kadang menyebabkan, tadi saya kata, bila kita menduniakan benda dunia, nilai akhirat tak ada, maka teknologi akan menyebabkan kita jauh. Itu cara AJK masjid. Laki bini cara lain. Itu yang kadang-kadang laki balik lambat dan susah dan malas nak balik. Sebab apa? Bila balik, tok wan balik, tengok
Tok duk main mobile agent dengan cucu. Tak layan lelaki, dah tak pernah Jumaat. Tak melayan lelaki. Lepas tu lelaki dia bawa diri. Sudah puas ku menghitung. Bawa diri. Bila sampai tengah malam, bini mesej. Bang kat mana? Abang kat mana abang? Bang kat mana? Lelaki tanya. Lelaki balas, kamu nanya. Balik bang, cepat balik bang. Lelaki jawab, malam masih muda, aku healing sampai pagi tak balik. Baru dah faham. Sebab apa? Kesan teknologi yang menjarakkan. Jadi sebagai penutup dia, saya teringat dari Ustaz Sadifi sebut, ada seorang ayah kepada waris kepada pelajar saya, macam mana dia nak didik anak dia supaya tidak edit, tidak ketagih phone ni. Keluar kedai makan, dia minta duduk meja dia ni kan, mungkin tuan-tuan boleh buat, saya pun pernah buat. Anak-anak dia bawa bila anak-anak makan, semua phone kena bawa keluar phone, ayah dia kutip phone, ikat getah tak kata ni. Order tom yam. Nak makan tak apa, sila order yang penting phone. Apa nak makan apa, order apa, benda apa. Yang penting phone ayah kutip ikat getah tuan-tuan. Itu yang mahal, itu yang rare, ikat getah. Tengah. Seorang pun jangan harap nak pegang phone tu. Lagi tak dia makan, nak sembang ayah, sembang nama. Dahsyat tuan. Itu antara benda yang mungkin kita tuan-tuan masa kalau sesuai dengan keluarga, tuan-tuan try tipu. Malam ni kita try. Tengok jadi apa. Kau demam kuning tu kot. Okey, jelas Syah, sebagai khulasah kesimpulan, supaya kita nak menjadi netizen yang beradab, bukan netizen yang nakal, nak menjinakkan hati yang liar. Dia bila menggunakan teknologi. Sebagai kesimpulan, Ustaz, silakan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi modal kepada kita, namanya adalah umur. Ada orang umur dia 50 tak ada dah. Ada orang umur dia 20 tak ada dah. Ada orang umur 40 tak ada dah. Tapi bila sampai saja ajal, kita tak boleh cepat, kita tak boleh lambat walaupun sesaat. Dan percayalah, tak akan ada peluang kedua untuk datang balik ke dunia ini. Ke ada mak-mak kita dulu main singgah setahun dua ada? Tak ada kan? Dia sekali tu tuan-tuan dan puan. Maka modal yang Allah Ta'ala beri ni, kita kena usaha dan kena peringat selalu. Sebab itu bila kita semayang kan berjemaah ni, Allah kita angkat dah ni, dunia kita letak ke belakang semua sekali. Allahu Akbar. Kena betul-betul. Jangan disebabkan kita makin datang ke masjid, kita makin banyak hadir kuliah agama dan sebagainya, perangai kita makin teruk daripada sebelum ini. Sedangkan sebelum ni kita tak main masjid pun, kita tak jinak pun dengan kuliah agama. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah dinamakan sebagai ujian. Sebab itu kadang-kadang ada orang mengeluh kan, dia kata, Ustaz, makin saya dekat dengan agama macam-macam datang. Betul? Sebagai contoh lah, Tuan Haji naik motor petang tadi, nak main sembahyang maghrib sini kan, naik motor, tengok orang duk main bola, maka terlintas dalam satu perasaan dalamnya, maka Tuan Haji kata, ahli neraka ni. Kita pula kata begitu. Sedangkan atas kepala kita ni ada apa? Ada kopiah, ada serban, apa semua, tapi terlintas perasaan ini. Ini dinamakan sebagai ujian. Sebab kalau kita tak dekat dengan Allah Ta'ala, dengan jalan agama, jangan harap yang syaitan pangkat-pangkat lance corporal akan datang. Selalunya pangkat-pangkat apa? Pegawai waran satu, tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kita kata sarjan meja akan datang. Sebab dia datang ni, tuan-tuan dan puan, pengalaman dia banyak. Dia akan bagi lumat punya lumat, sampailah kita ini bila mana nak mati, dia nak suruh kita mati dalam keadaan kufur. Namun tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, makin kita dekat dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang kawan-kawan kita pun makin hilang. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun makin tak mau cakap dengan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan kehidupan kita. Baik, saya nak tutup tuan-tuan dan puan-puan dengan satu lagu namanya Kawan, supaya jadi satu iktibar, jadi semangat pada kita untuk terus kekal dan menjadikan baginda Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang baik. Kawan, apalah yang
kau kesalkan, kerana Tuhan kau kehilangan kawan, kerana kebenaran dihina. Jangan kau ragu dalam keimanan. Kadang kawan jadi lawan, kadang-kadang lawan jadi kawan. Apalah disedihkan hati setiap insan di dalam kekurangan. Jangan sedih selalu tersisih, bukan kau saja ditimpa malang. Ingatlah para rasul mulia lebih tersiksa menderita. Mereka bahagia dalam derita, mereka kaya di dalam papa. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allah, minnakum tanpa balik kali. Tuan-tuan, terima kasih. Jazakumullah kepada kedua adinda saya, insyaAllah. Saudara Rifi dulu pernah bersekolah alumni bekas pelajar sekolah kemasan agama Al-Masyhur. Dia mungkin ada adik-adik masyhur dan dia boleh jumpa senior lah. Hashtag jumpa senior. Hashtag jumpa senior. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi. Tuan-tuan, sebagai simpulan daripada saya, insyaAllah mewakili barisan panel Saudara Nasir Muhammad, juga mewakili pihak masjid, saya menyeru mudah-mudahan medan masjid ini, bangunan ini menjadi pentas untuk kita, pentas untuk kita mencari dan menjadi ukhuwah, bukan gelanggang untuk kita berbalah dan berpecah. Mudah-mudahan itu nikmat dia. Dan ilmu yang kita dapat pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diajar supaya sedar, ditunjuk supaya terbentuk dan menunduk, dididik supaya cerdik, dicanai menjadi pandai, diisi agar mengerti, diasuh supaya teguh, ditegur supaya jujur. Dalam masjid hatimu bersih agar jiwa jernih dan putih. Sesama manusia kita berguna, sesama makhluk berperangai elok. Daripada saya mewakili seluruh barisan panel ucapkan juta terima kasih. Mohon maaf ada bicara, mudah-mudahan setipis cinta dan sebaris kalam yang boleh diangkat menjadi ilmu yang berkat, mudah-mudahan terangkat menuju ke hari akhirat sebagai saham akhirat, menuju ke hari kiamat. Aku qaula hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Menutup tirai forum bicara pada forum Perdana Dewan Islam dipancarkan daripada CCTV 1, bukan TV 1, CCTV 1, 2 dan 3 Masjid Al-Huda Sungai Arab. Aku qaula hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke angka 10. Bisa. Kadang bisa bunyi,